So Imam Ghazali ajak kita untuk imagine benda ni. Tengok hebatnya Imam Ghazali ni, he can write as a novelist also. He can play with our emotions. See? Dia ajak kita visualize. Kalau awak nak tahu, teknik visualization ni Imam Ghazali guna dalam Ihya. Untuk bawa orang solat. Ini saya nak kongsi sikit teknik ni. Ni kadang kita malas nak buat, tapi kesan dia besar. Macam tadi dia ajak untuk visualize, buat. Bila ada time buat. Sebab dia ada kesan pada jiwa kita. Imam Ghazali kata, siapa yang malas nak solat, yang tak boleh nak solat, berat nak buat kebaikan, first start by imagining yourself doing it first. Subhanallah. It's so advanced. His psychological technique is so advanced. Hari ini, you ask the psychiatrist, dia akan ajar you the same technique. Visualization dulu. Orang ingat ni datang daripada Hindu, Buddhis apa semua tak? Imam Ghazali ada ajar teknik. Means kalau you betul-betul susah nak buat certain thing, you need to do. Visualize it. You just duduk, visualize, tapi visualize to the details. Jangan umum, aku tengah solat. Tak. Visualize, you bangun daripada tempat duduk you berjalan pergi bilik wuduk atau toilet. You visualize you angkat wuduk, tangan kanan, wajah, kaki, as detail as possible. Lepas tu you pergi masuk bilik, you angkat tikar sejadah, you bentang. You buat benda ni banyak kali, you will realize it's easier for you to do it later. Ni saya bagi contoh solat lah. Siapa nak bangun tahajud, start by visualizing first. So dia gunakan teknik visualization ni untuk tanam takut kepada Allah, takut kepada hari akhirat. Sometimes we don't use our imagination. Di sinilah perlu gunakan imaginasi kita. Sama juga awak nak exercise. Tak boleh nak dah lama tak exercise, nak exercise satu hari je buat, lepas tu second dia tak buat. Start by visualizing first. Jangan buat dulu. Visualize habis-habisan. To the detail. Dan buat banyak kali sampai benda tu jadi macam carved in your mind. InsyaAllah, satu hari nanti kita akan dapat, it's easier for us to do it. Not that it's going to be easy. It's going to be easier. Sama juga nak berhenti rokok. Awak bayangkan every time awak masuk rokok, awak buang. Imagine that many times. Ataupun awak imagine awak isap rokok, awak rasa tak sedap. Awak rasa mabuk, awak rasa pening, awak rasa sakit. Visualize these things. It helps. Siapa yang nak belajar, malas nak belajar, visualize dulu. Okay? Then you will find it easier to do it. Why? Because everything starts from the mind. Semua benda start daripada kat sini. Kat sini problem, you takkan boleh buat. So most of the time we lack clarity. Kita nak buat something tapi kita tak tahu exactly apa yang kita nak. So visualization dia bantu kita clarity. You clarify exactly what do you want in your life. And see yourself in that state. New Age punya ni cerita lain Diorang visualize sampai nak kereta apa. Kan? Imagine sampai color kereta tu apa semua tu. Diorang guna teknik yang sama. Tapi dengan conclusion yang merepek lah. Kita tak ke situ. Kita gunakan tu untuk trick the mind supaya it's easier for the body to follow. Okay? Kata awak ada masalah malas, then you have to visualize yourself doing good works. Dan visualization tu must be detailed. Please. The key point is it must be detailed. Okay? Sehingga pada baju apa awak pakai dalam visualization tu. Rasa awak bila awak berjalan. Kata nak sapu rumah pun malas kan. Imagine yourself tengah sapu rumah tu, all its details. You pegang sapu tu, you rasa kayu tu. Dia macam, dia ada kaitan sikit dengan self-hypnosis kalau awak nak tahu. This is doing self-hypnosis. You are hypnotizing yourself. That's why some people dia ajar self-talk. Kalau tak boleh visualize, buat self-talk. Self-talk tu apa? Dia cakap, kau boleh. Yalah, susah. Tapi tak apa, you can do it. Ingat tak dulu kau cakap. Jangan cakap dalam otak aja, cakap dengan mulut. You can do this. You kalau tanya sportsman, diorang ada sport psychology kan. You imagine dekat Olympic Games, you dekat stadium tu, orang tengah pekik, tengah apa. Macam mana diorang kawal gemuruh kan. This thing, macam mana dia? Bukan sekat kawal gemuruh. Dia optimum level. Because dia belajar shut down noise. Belajar fokus on dia breathing. Visualize. Dia akan visualize dia orang berlari sampai ke 100, sampai ke finishing line. Every step dia orang visualize tau. Every step, every straddle. Apa dia panggil dia? Every apa?
every stride dia orang akan imagine muscle dia orang kat mana position kaki dia orang. The power of visualization. Baru cakap tadi. Itu memang boleh bantu sebab itu self hypnosis. Dia buat you percaya you boleh buat. Tapi dia orang went overboard. Dia went overboard dengan mengatakan bahawa everything that you want, seriously want, you will get. Itu dia panggil law of attraction. Dia tak meletakkan had. Itu problem. Kita kata teknik itu hanyalah untuk trick the mind to make it easier for it to drive the body. Contoh awak kata saya boleh berjaya. Itu tak ada masalah. Saya boleh berjaya. Tapi jangan melampau kata saya lah mengawal takdir saya. Ada yang cakap macam tu. I am the master of my destiny. Kan? Orang putih kadang-kadang ajar benda macam tu. Ada orang ikut ya. Saya lah yang akan menentukan masa depan saya. Betul ke? Itu bahaya tu. Itu dah ada masalah pada akidah. Muslims do not say that. Instead we are saying, kita cakap apa? Dia macam positive betul, affirmation. Betul, correct. We can do that. Sebab dalam solat pun kita buat. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dan kena baca, kena dengar tak telinga. Syarat sah solat kena dengar kan? Kenapa tak cukup dengan baca dalam hati? Sebab dia ada impact bila kita dengar bacaan kita. That means ada self-talk. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. And you mean what you say, that's when your salat akan ada effect. Tapi kalau we don't mean what we say, we just main cakap, lepas tu kita tak dengar pun apa kita baca, seakan nak sebut saja, impact dia tak ada. Impact dia tidak cukup power. So, apa yang saya sampaikan ni, hati-hati. Jangan awak pergi ke New Age punya method pula. Tidak. Ni hanya self-talk. Awak pujuk diri awak. Okay. Dalam masa yang sama, awak guna visualization. Okay. Dan kita tak kata bahawa visualization kita tu akan jadi 100%. Okay. Dia hanya akan bantu kita untuk lebih bersemangat dan buat apa kita nak buat. Okay. Siapa yang visualization pun tak boleh buat, yakin awak akan gagal. All your dreams will not be fulfilled. Sebab apa? Visualize is easier than doing it. Kalau visualization pun tak boleh buat, that means you cannot even do what you want to do. That means laziness starts from here. If this is lazy, you will not be able to do it outside. Waktu ambil time, tengah relax, visualize. Silakan. Susah. Okey, itu di luar kemampuan saya untuk jawab. Dan itu dah level tinggi sikit lah. Sebab otak orang pun beza-beza. Ada orang tak boleh visualize langsung. Ada orang kata macam tu, Ustaz, saya visualize tak boleh. Saya tak boleh imagine. Kan? Saya akan kata train more, you can do. Macam semua benda, baru start tak boleh buat. Nanti you train more, boleh. You akan boleh. Start by imagining something easy. Imagine a ball, for example. Create a ball in your mind. A blue ball, berat sekian-sekian, rasa dekat tangan kau. Smell the ball. Kan? So every time, you buat benda sama. The same ball. Nanti you akan perasan, aku boleh visualize. Then start visualizing benda-benda yang baik. Aku akan banyak bersedekah. You see yourself giving sedekah. Itu action. Kalau nak kawal emosi pun boleh juga. Kalau pemarah, you visualize yourself. Bila nak marah, tiba-tiba you jadi lembut. You visualize benda tu banyak kali. Trust me, you do that banyak kali, insyaAllah you akan kata, Ustaz, something is going on in my heart. Dan inilah juga kesan zikir. Sebab tu zikir kena sebut. Istighfar kena sebut. So Imam Ghazali mencadangkan benda ni. So kalau rasa nak buat dosa, susah nak tinggalkan dosa, visualize the terror of sirat. Imam Ghazali bawa suara, pandangan, kan? Tengok. Dialog. So all the drama is there. Dia dah bawa. You just have to imagine it saja. Even kalam-kalam yang kita akan cakap kalau kita jatuh. What are the things that we will say? The only consolation is to speak. Kan? To meluahkan kita punya, na'udzubillah lah, tak boleh nak bayangkan.